Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama, selawat dan salam buat junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini dan pada sesi kali ini kita cuba untuk melihat berkaitan dengan ulang kaji berkaitan dengan pelajaran Al-Quran. InsyaAllah saya murajaah anil tajwid, anil Al-Quran fi mawdu' tajwid. Dan kita nak ambil perkara-perkara yang mudah, yang ringkas untuk kita buat ulang kaji secara santai tetapi sampai. Okey, baik. InsyaAllah yang pertama, sebelum kita nak melihat berkaitan dengan tajwid, hendaklah kita ingat bahawa tajwid merupakan suatu perkara yang sangat penting di dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran. Kerana tajwid itu dari segi maksudnya ialah memperelok dan memperindahkan bacaan. Jadi kita nak baca Al-Quran ini, setiap huruf mendapat pahala. Disebutkan dalam satu hadis bagi Nabi SAW, Nabi menyebut setiap huruf di dalam Al-Quran. Maksud kata alif, lam, mim. Bukan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di dalam kita nak mendapatkan ganjaran yang banyak ini, sudah pastilah perlu ada cara dan ada kaedah dia. Seterusnya, mestilah dijaga adab-adab ketika kita membaca. Jadi tajwid dari segi kaedahnya ialah memperelok dan memperindahkan bacaan. Dan dari segi istilahnya, tajwid bermaksud mengeluarkan huruf daripada tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimiliki. Maksud kata kalau sifat huruf tu bagaimana, dekat mana, kan, disebut makhraj. Yang kita sebut makhraj, tempat keluar, kan. Makhraj kita kat mana? Ada asyafataini, dua bibir, al-jawfu, kan, al-halku, kan, al-halku, ada al-khayshu untuk dengung dan sebagainya. Dan seterusnya, hukum mempelajari ilmu tajwid ini ialah hukum fardu kifayah. Hukumnya asalnya fardu kifayah. Tetapi ketika seseorang itu hendak membaca sebagai seorang talabul ilmi, maka ia menjadi fardu ain atau wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan yang mukallaf, kan. Memanglah hukumnya kita asalnya benda ni bukanlah benda yang wajib atas semua orang, tetapi kita sebagai penuntut ilmu, maka fardu ain pada kita untuk nak baca dengan betul, kan. Dan seterusnya untuk kita nak gunakan, untuk nak kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi pada pagi ini Ustaz cuba tengok sedikit berkaitan dengan di bawah tajuk alif lam. Dia ada beberapa ni. Cuma hari ni yang Ustaz akan bagi lampiran yang Ustaz bagi itu, boleh semak pada muka surat yang ke-10, iaitu berkaitan dengan alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Kalau dalam bahasa Melayunya, secara ringkasnya secara mudahnya kita kata macam kata nama khas lah. Maksud kata kita dah tentukan sesuatu tu. Kalau kitab pun, mana-mana kitab, kalau kita sebut al-kitabu, maksud kata kita khusus kepada kitab yang mana. Kan? Contohnya dalam ayat Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab di situ bukan maksud kata kitab mana-mana kitab, tetapi merujuk kepada Al-Quran. Baik. Kita nak tengok berkaitan dengan alif lam. Alif lam terbahagi kepada dua,
iaitu alif lam qamariyah, kan? Al-qamariyah. Yang kedua alif lam asy-syamsiyah, kan? Disebut asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Yang pertama al-qamariyah. Apa beza dia? Yang pertama ada al, yang kedua tiada al. Yang pertama ada alif lam, yang kedua pun ada alif lam, tetapi yang pertama al-qamariyah disebutkan bunyi lam al, kan? Alif lam qamariyah dinyatakan dengan jelas al. Cara bacaannya adalah dengan menyebut huruf lam dengan sebutan yang jelas. Kita sebut al-qamariyah. Al-qamar, kan? Kenapa dipanggil al-qamariyah? Kenapa dipanggil asy-syamsiyah? Sebenarnya satu contoh yang sangat cantik. Al-qamariyah merujuk kepada bulan, asy-syamsiyah ialah matahari, bulan dan matahari. Nampak? Jadi pemilihan perkataan tu sendiri pun memberi suatu contoh yang sangat cantik. Dengan sebutan yang jelas, ia boleh dikenali dengan tanda sukun. Jadi al-qamariyah ditandakan dengan tanda sukun di atas lam pada huruf lam dan diikuti dengan salah satu huruf daripada huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada hurufnya, huruf syamsiyah ada hurufnya. Okey. Jadi huruf al-qamariyah ada berapa? Kita tengok pada muka surat 10 itu ada 14. Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Contoh yang diberikan: al-insu, al-jinnu, al-baqaratu, alhamdu, al-alamina. Okey, habis. Kemudian kita tengok yang kedua berkaitan dengan alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah. Maksudnya yang sama, cuma sebutan al itu tidak lagi disebut. Bunyi alif lam tidak disebut atau tidak dinyatakan. Cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf lam ke dalam huruf-huruf asy-syamsiyah. Maksud tu dalam erti kata tiada bunyi. Ia boleh dikenali dengan tanda syaddah ataupun kita sebut sabdu. Jadi kalau alif lam qamariyah digunakan dengan tanda sukun, bagi tanda alif lam syamsiyah menggunakan tanda sabdu. Dan pada huruf-huruf syamsiyah terdapat selepas alif lam. Huruf alif lam qamariyah ada 14. Huruf alif lam syamsiyah juga ada 14. Apa huruf-huruf dia? Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Jadi tadi 14 dan alif lam syamsiyah juga 14, sama rata. Jadi maksud kata apa? Huruf hijaiyah ada berapa semua sekali? Cuba fikir. Kan? Huruf ni 14, alif lam qamariyah 14, alif lam syamsiyah 14. Okey? Kita tengok pula pada contoh yang telah diberikan bagaimana sebutan tanpa membunyikan alif lam tersebut. Yang pertama, an-nasa. An-nasa. Dari segi tulisan ada lam, tetapi dari segi bacaan tiada dibunyikan al. Kita tak sebut al-na, tapi kita sebut an-nasa. Yang seterusnya ar-rahman. Yang seterusnya asy-syamsu. Asy-syamsu. Yang seterusnya at-tariq. At-tariq. Was-samai wat-tariq. Yang terakhir al-zalzalah. Jadi untuk pada pagi ini saya kongsikan dua hukum, iaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah.
Jadi ini sebagai pendahuluan untuk ilmu tajwid bagi siri yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.